Kita teruskan pada pagi ini mempelajari hadis-hadis Nabi SAW daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari dan diterjemahkan dan dihuraikan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki. Hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nur al-muzhib linisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kebaikan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya kebaikan yang paling besar yang Allah taala kurniakan kepada seseorang hamba itu adalah taufik untuk melakukan ketaatan, taufik untuk melakukan taatan. Alhamdulillah, kita berpagi-pagian pada hari ini dalam keadaan melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpagi-pagian duduk di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpagi-pagian dapat solat sunat qabliyah subuh, yang merupakan satu solat sunat yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat qabliyah. Dalam satu lagi hadis disebut bahawa Nabi SAW telah bersabda, raka'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik daripada segala dunia dan juga seisinya. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh ni, kata Nabi, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Dan dalam satu lagi hadis, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi pesan kepada seorang sahabat, janganlah kamu tinggalkan solat sunat qabliyah subuh ini walaupun kamu dikejar oleh musuh. Kalau kamu dikejar oleh musuh yang menaiki kuda, nak tangkap kamu, nak hambat kamu pun, kalau boleh jangan sampai tinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Jadi rezeki kepada kita semua, Allah Ta'ala taufikkan kita dapat menunaikan solat sunat qabliyah subuh, dan setelah itu solat fardu subuh, dapat pula kita membaca satu ayat, satu muka surat daripada Al-Quranul Karim. Dapat pula tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, mendengar pesanan-pesanan, nasihat-nasihat, hadis-hadis Nabi SAW. Dan berkaitan dengan menuntut ilmu pengetahuan, seperti yang kita sedia maklum, begitu besar kedudukannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah bersepakat menyatakan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada segala jenis ibadat-ibadat sunat. Segala ibadat sunat itu masih masih di bawah kedudukan ibadat menuntut ilmu pengetahuan. Dalam satu hadis, Nabi SAW telah bersabda kepada seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, ya Aba Dzarrin, taghdu wa anta ta'allama ayatan min kitabillah. Kamu berpagi-pagian atau berpetang-petangan mempelajari satu ayat Allah Subhanahu wa taala, satu ayat Al-Quran daripada kitab Allah Subhanahu wa taala,
khairun laka min an tusalliya mi'ata raqa'ah. Kamu mempelajari, memahami satu ayat Al-Quran, itu adalah lebih afdal untuk kamu daripada salat sunat 100 rakaat. Wa an taghdu wa ta'allama baban min al-ilmi khairun laka min an tusalliya 1000 rakaat. Dan kamu berpagi-pagian atau berpetang-petangan mempelajari satu bab daripada ilmu, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sunat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Maksud dia, belajar tentang satu ayat Al-Quran itu lebih afdal daripada 100 rakaat sunat, dan mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada 1000 rakaat sunat, seperti yang tertera dalam hadis yang kita bacakan tadi. Jadi itulah rezeki yang hari ini tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang melayakkan kita ini benar-benar menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ya, baik. Kita teruskan pada pagi ini mempelajari hadis-hadis Nabi SAW daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari, dan diterjemahkan dan dihuraikan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki. Hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah, akhrajahu Tirmizi. Artinya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas daripada mencari ilmu yang didengarnya sehinggalah adalah kesudahannya itu di dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau. Jadi hadis ini menerangkan tentang sifat orang mukmin. Orang mukmin sifatnya adalah dia tidak akan puas dengan ilmu pengetahuan. Sebab Nabi kata lan yashba'a al-mu'min. Orang mukmin tak akan puas. Jadi menjadi salah satu petanda keimanan pada diri seseorang adalah, pertama, dia suka belajar ilmu. Kedua, kepuasan dia dalam menuntut ilmu itu tidak bersudahan. Sampai bila-bila masa dia suka untuk menuntut ilmu. Tidak ada titik noktahnya, tidak ada penghujungnya. Ilmu itu tidak dibataskan dengan sekadar, contohnya dia belajar degree, habis degree dia rasa berhentilah menuntut ilmu. Atau dia buat master ataupun dia buat PhD dan dia merasakan dah ada penghujungnya. Kalau seseorang tu rasa dah sampai PhD, dia dah cukup belajar, dah hilang dah kepuasan untuk dia belajar, itu menafikan kesempurnaan iman pada dirinya. Kerana Nabi kata orang mukmin takkan puas sampai bila-bila masa. Kalau dia ambil 10 PhD sekalipun, dia masih belum puas lagi dengan ilmu pengetahuan dia. Dan dalam konteks yang sama juga, dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Man humani la yashba'ani, talibud dunya wa talibul ilmi, atau kama qala Nabi SAW. Maksud dia, hadis yang lebih kurang sama seperti hadis yang kita bacakan tadi. Dua golongan yang mereka itu tidak akan puas. Dua golongan yang mereka tidak akan puas dengan apa yang mereka cari. Yang pertama, penuntut dunia. Orang yang mencari dunia, dia tak akan puas dengan apa yang dia cari.
Yang kedua, penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu pun dia takkan puas dengan apa yang dia tuntut itu, yang dia cari. Jadi dua golongan ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila cinta dunia telah masuk dalam diri seseorang, maka dia akan kejar dunia itu sampailah ke hujung hayatnya. Dan sebahagian lagi, apabila kemanisan ilmu itu telah masuk dalam diri, maka dia akan kejar ilmu, sampailah dia masuk dalam syurga. Dua golongan ini, Nabi kata, inilah dua perkara yang akan direbut oleh manusia. Iaitu pertama, dunia akan direbut sampai tak sudah. Dengan yang keduanya, ilmu akan dicari sampai tak sudah. Jadi kita tengok dulu, kita tengok dulu berkaitan golongan yang pertama tadi, yang Nabi kata yang mereka tidak akan puas, iaitulah golongan orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan. Kita faham daripada dua hadis yang kita bacakan tadi bahawasanya, kalaulah seseorang itu ada keinginan untuk dia menuntut ilmu, untuk dia belajar, daripada dia tak reti dia nak jadi reti, daripada tak faham dia cuba nak faham, daripada jahil dia cuba nak mencari ilmu sampai terangkat kejahilan dia, maka itu adalah tanda-tanda bahawa dia seorang mukmin yang sejati. Kerana Nabi kata orang mukmin itu tidak akan puas dengan ilmu sampai mati, sampai masuk syurga. Jadi merasa tidak puas dengan ilmu itu adalah sifat seorang mukmin. Mengejar ilmu, menuntut ilmu sampailah mati, itu adalah sifat orang mukmin. Dan orang Arab dia ada satu pepatah yang masyhur, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Arab kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Proses mencari ilmu, menuntut ilmu itu daripada buayan al-mahdi, buayan, sampai al-lahdi, sampai masuk liang lahat. Maksudnya daripada buayan tu belajar tak berhenti. Proses menuntut ilmu tak akan berhenti. Proses belajar benda baru tidak akan berhenti. Sampai bila? Sampai lahat, sampai masuk liang lahat. Ini pepatah orang Arab yang menggambarkan sebenarnya hadis ini. Dan hadis yang kita bacakan tadi bahawa orang mukmin itu tidak akan puas dengan ilmu yang mereka pelajari, yang menunjukkan ataupun menterjemahkan hadis itu dalam kehidupan mereka, itu adalah golongan para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan. Para alim ulama mereka adalah golongan yang telah beramal dengan hadis ini. Dia tu dah alim dah. Dia tu dah ulama besar dah. Tinggal lagi kedudukan dia sebagai ulama besar tidaklah menghalang dia daripada menuntut ilmu sampai bila-bila masa. Di sini saya nukilkan dua kisah, tuan-tuan dan puan. Pertama, kisah berkenaan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sedia maklum Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang daripada pengasas mazhab, iaitu mazhab Al-Hanbali. Dan beliau adalah pengarang satu kitab namanya Musnad, kitab hadis maksudnya, iaitu kitab Musnad Imam Ahmad. Kitab Musnad Imam Ahmad ni menghimpunkan hadis-hadis Nabi lebih kurang berapa? 100,000 hadis ada dalam tu. Jadi orang yang boleh kumpulkan 100,000 hadis adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan apabila Imam Ahmad itu telah lanjut usia dia dah jadi ulama besar dah dan mengarang kitab Musnad 100,000 hadis ni, dan dia telah tua, dia punya anak murid, Imam Ahmad punya anak murid ramai yang telah menjadi ulama besar. Maka kelihatan Imam Ahmad kulu-kili dia bawa pen untuk menulis. Dia ni ulama besar ni, ulama paling hebat pada zaman dia. Macam saya katakan tadi, seseorang yang boleh mengumpulkan dan menulis 100,000 hadis dalam kitab Musnad.
Anak-anak murid dia dah jadi ulama besar dah. Petah lagi beliau ini. Beliau kulu-kili bawa pen dekat poket. Dia akan bawa pen. Pen yang macam mana kita tak tahulah tuan-tuan. Yang penting zaman dia tak adalah pen Stabilo ni, tak adalah. Faber-Castell ke Stabilo tak adalah. Zaman dulu mungkin gambaran pen mereka mungkin kayu yang dicelup dengan dakwat, ataupun kalau kita tengok cerita orang putih, ada bulu apa, bulu burung ke apa ke yang besar tu, bulu burung dia akan keluar, dia akan celup dekat dakwat, dia akan tulis. Jadi macam tu lah gambaran pen yang Imam Ahmad bin Hanbal ni bawa kulu gile. Sama ada daripada batang pokok yang kecil ataupun daripada bulu burung ke apa ke, yang dicelup dengan dakwat lalu ditulis. Jadi bila melihat Imam Ahmad bin Hanbal kulu kili bawa pen, seorang anak murid pun tanya, "Wahai Syekh, kamu dah menjadi imam besar, mengasaskan mazhab sendiri. Ada kitab karangan 100,000 hadis. Tapi kamu kulu kili bawa juga pen untuk mencatat. Apa lagi you nak catat? Apa lagi you nak tulis? You dah jadi imam besar dah. Apa lagi? Nak tulis apa lagi? Kamu dah jadi imam besar dah." Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, kata-kata beliau ini cukup masyhur tuan-tuan dan puan-puan. Kata beliau, "Nahnu ma'al mihbarah hatta al-maqbarah." Dia kata kami di sini maksud dia apa? Kami golongan ahli ilmu. Kami ni golongan ulama. Kami akan bersama dengan mihbarah. Mihbarah, ink, dakwat. Kami akan bersama-sama dengan dakwat. Maksudnya menulis. Sampai bila? Hatta maqbarah. Al-mihbarah, dakwat. Sampai mana? Sampai maqbarah. Sampai masuk kubur. Maksudnya, kami menuntut ilmu, kami akan tulis ilmu, kami akan mencatat hadis-hadis sampai mati. Sampai mati, inilah yang akan kami buat. Siapa yang cakap lagu tu tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ulama lain, benar-benar beramal dengan hadis yang kita bacakan tadi, bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidak akan kenyang orang mukmin itu dengan ilmu pengetahuan sampailah kesudahan dia masuk syurga. Imam Ahmad dah buat dah. Imam Ahmad dah beramal dengan hadis ini. Kemudian dinukilkan juga satu lagi kisah berkaitan dengan macam mana para ulama, mereka adalah sifat para ulama adalah sentiasa bergelumang dengan ilmu pengetahuan sampailah mereka meninggal. Apa kisah dia tuan-tuan? Kisah dia berkaitan dengan seorang imam juga. Nama dia Imam Qadhi Yusuf. Imam Qadhi Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf adalah salah seorang daripada anak murid kanan bagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf anak murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada 2 orang je anak murid yang betul-betul orang kanan dia. Pertama Imam Qadhi Yusuf ni, yang kita nak cerita salah satu cerita dia ni, dengan seorang lagi imam nama dia Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dua orang imam inilah, Imam Muhammad Hasan Syaibani dengan Imam Qadhi Yusuf, 2 orang inilah yang bersungguh-sungguh menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah sampai tersebar seluruh dunia. Bukan Imam Abu Hanifah yang sebarkan mazhab dia sendiri, tapi yang sebarkan mazhab Imam Abu Hanifah adalah 2 orang anak murid beliau, Imam Qadhi Yusuf dan juga Imam Muhammad Hasan Syaibani. Imam Qadhi Yusuf ni tuan-tuan, seorang imam besar yang terkenal dengan kesungguhan beliau
dalam bidang ilmu. Imam Qadhi Yusuf belajar dengan tok guru dia Imam Abu Hanifah, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 4 tahun belajar degree, 2 tahun belajar master, sambung 2 tahun lagi belajar PhD. Imam Qadhi Yusuf belajar dengan Ibu Abu Hanifah selama 40 tahun. Imam Qadhi Yusuf belajar dengan gurunya Imam Abu Hanifah selama 40 tahun. Berapa lama dia belajar tu? 40 tahun belajar dengan Imam Abu Hanifah. Dan 40 tahun dia belajar, bukan dia belajar 1 jam, 2 jam, lepas tu dia balik, dia duduk rumah. Bukan macam tu. 40 tahun di sini bermakna daripada pagi sampai petang. Atau daripada pagi sampai malam. Duduk dengan Imam Abu Hanifah belajar. Dicerita dalam kitab-kitab sirah, ada satu hari, Imam Abu Yusuf punya anak meninggal dunia. Anak kepada Imam Qadhi Yusuf ni, ataupun Imam Abu Yusuf ni meninggal dunia. Jadi Imam Abu Yusuf pun bila dapat berita anak dia meninggal dunia, dia pun balik sekejap, tengok jenazah anak dia itu, lalu dia pesan dekat jiran dia, dia kata, aku ada kelas dengan Imam Abu Hanifah. Saya kena pergi kelas ni. Boleh tak you tolong settlekan jenazah anak saya ni? Dia pun pergi sambung belajar, tuan-tuan. Dia datang tu setakat nak tengok je jenazah anak lelaki dia. Sampaikan tak ada masa nak tolong uruskan jenazah anak lelaki dia pun tak sempat. Dia pergi belajar, sambung belajar balik dengan Qadhi Yusuf. Ini golongan yang betul-betul memahami nilai ilmu. Okey. Jadi Imam Qadhi Yusuf ni, kisah dia adalah apabila umur dia dah lanjut, dah tua sudah, maka dia terlantar sakit. Dia dah terlantar sakit. Tak larat nak bangun dah. Lalu anak murid dia seorang, nama dia Qadhi Ibrahim bin Jarrah. Qadhi Ibrahim bin Jarrah, anak murid kepada Qadhi Abu Yusuf ni. Qadhi Ibrahim ni pergi ziarah lah syekh dia, terlantar kat rumah kan. Syekh dia terlantar kat rumah. Bila Qadhi Ibrahim sampai-sampai di rumah guru dia, Qadhi Yusuf ini, dia melihat gurunya ini tak sedarkan diri. Tak sedar diri maksudnya bukanlah koma, mungkin pengsan ke, atau pitam ke. Yang penting tak sedar diri lah. Kerja tak bangun. Tapi hidup lagi. Jadi dibiarkan dulu tok guru dia ni. Maka selang beberapa jam, tok guru ni pun bangun. Tersedar daripada pengsan ataupun pitam dia itu. Bila dia dah sedar daripada pengsan, apabila Imam Abu Yusuf sedar daripada pengsan, Imam Abu Yusuf, dia bangun, dia sedar je, dia tengok ada anak murid dia kat sebelah, Qadhi Ibrahim. Imam Abu Yusuf tanya kat dia, Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, kata apa pendapat kamu tentang persoalan ini? Qadhi Yusuf, dia tanya kepada anak murid Qadhi Ibrahim, apa pandangan kamu tentang masalah sekian-sekian? Masalah fiqh. Apa masalah fiqh dia? Dia kata mana yang lebih afdal? Masalah fiqh tu, dia tanya mana yang lebih afdal? Melontar jamrah dalam keadaan berjalan kaki ke? Atau yang lebih afdal melontar jamrah dalam keadaan di atas tunggangan? Naik keldai ke, kuda ke, unta ke? Mana lebih afdal? Ini soalan fiqh yang ditanyakan oleh Qadhi Yusuf kepada anak murid dia. Dia baru bangun daripada pengsan. Dia masih terlantar sakit lagi atas katil. Baru bangun daripada pengsan. Bangun-bangun daripada pengsan, tengok ada anak murid dia, dia tanya soalan ni. Kau rasa mana lagi bagus ya? Yang lebih sunat, lebih afdal tu mana satu? Melontar jamrah dalam keadaan berdiri berjalan kaki ke? Atau melontar jamrah dalam keadaan menunggang tunggangan? Maka anak murid dia ni, Qadhi Ibrahim ni, dia pelik lah tuan-tuan. Pelik lah dia. Tok guru aku ni baru bangun
pengsan kot. Baru sedar daripada pitam, bangun-bangun duk tanya soalan macam ni, soalan fiqh dia tanya. Maka Qadhi Ibrahim ni tanya balik, dia tanya, apakah perkara ini layak ditanyakan dalam keadaan begini? Dia tanya, wahai Syekh, wahai Imam Qadhi Yusuf, you tengah terlantar atas katil, tengah sakit, dan you bangun-bangun daripada pingsan. Adakah patut dalam keadaan macam ni pun you duk tanya soalan fiqh ni? Cerita pasal melontar jamrah pula tu. Maka jawablah Qadhi Yusuf, tidak mengapa. Kita kena tahu, kita perlu mempelajarinya. Kerana ilmu boleh menyelamatkan orang. Jadi Qadhi Yusuf kata, tak apa, aku dah bangun dah daripada pingsan. Dah, okey lah, aku dah bangun daripada pingsan. Dan ilmu ini diperlukan oleh orang. Ilmu ni boleh menyelamatkan orang daripada kejahilan, daripada kesesatan. Maka sambunglah perbincangan di antara Qadhi Yusuf dengan anak murid Qadhi Ibrahim berkenaan permasalahan fiqh, mana yang afdal, melontar jamrah naik keldai ke, atau yang afdal itu melontar jamrah dalam keadaan berjalan kaki. Bincang tuan-tuan. Dalam keadaan sakit ni, duk bincang. Dalam keadaan sakit ni, baru bangun daripada pingsan ni, duk cerita lagi bab fiqh lah, hadis tu, hadis ni, Nabi, pop. Lepas itu, anak murid Qadhi Ibrahim ni dia kata, last sekali kesimpulan dia kata, saya rasa yang afdal itu adalah berjalan kaki. Melontar jamrah dalam keadaan berjalan kaki. Maka kata Imam Qadhi Yusuf, dia kata salah. Bukan afdal itu melontar dalam keadaan jalan kaki. Oh, kalau macam tu, yang afdal itu melontar naik tunggangan lah. Dia kata salah juga. Wah, sudah. Melontar sambil berdiri, salah. Bukan itu yang paling afdal. Bukan salah, maksudnya tak boleh. Maksudnya bukan yang paling afdal tu melontar sambil berdiri. Okey. Kalau macam tu, yang afdal itu melontar sambil menunggang tunggangan lah. Salah juga. Dah tu nak melontar macam mana, tuan-tuan? Takkan melontar sambil melompat-lompat pula. Takkan melontar sambil terbang pula. Jadi mana yang afdalnya? Maka Imam Abu Hanifah pun menjawab, kata beliau, kalaulah kamu berdiri di tempat yang dianjurkan berdoa. Kita sedia maklum, bila kita pergi haji, banyak tempat-tempat yang kita sunatkan berdoa di tempat-tempat itu. Di Arafah ke, atau di Muzdalifah ke, ada sekian-sekian tempat yang disunatkan untuk kita berdoa. Di Jamratul Aqabah pun sunat kita berdoa. Jadi kata Imam Qadhi Yusuf, dia kata, kalau kamu duduk di tempat yang menganjurkan berdoa, maka sebaiknya seseorang itu melempar jamrah sambil berjalan kaki. Berjalan kaki, melontar jamrah itu lebih afdal kerana boleh berdoa banyak. Tetapi kalau dia duduk di tempat yang tidak digalakkan berdoa ataupun tidak disunatkan berdoa, maka sebaik-baiknya dia melontar naik kenderaan. Naik unta, naik kuda, naik keldai. Ini jawapan setelah hasil perbincangan di antara Imam Qadhi Yusuf dengan anak murid dia Qadhi Ibrahim. Selesai bincang apa semua ni, dah dapat dah jawapan daripada tu guru dia. Imam Qadhi Ibrahim pun keluar daripada rumah syekh dia. Bila keluar daripada rumah syekh dia, beliau terus mendengar suara daripada anak Imam Qadhi Yusuf. Anak dia menyatakan bahawa ayahnya telah pun meninggal dunia. Belum sampai, baru keluar daripada rumah. Tadi baru, maksud dia tuan-tuan, baru beberapa saat sebelum tu, dia bincang pasal ilmu fiqh. Mana lagi afdal, macam mana Nabi buat, macam mana Nabi melontar jamrah, baru dia cerita-cerita. Okey, dah selesai ni. Qadhi Ibrahim baru keluar daripada rumah. Meninggal dah Qadhi Yusuf. Maksudnya, sehingga kan beberapa saat sebelum kewafatan mereka pun, mereka masih bergelumang dengan ilmu juga.
Bukan bermakna Qadhi Yusuf ni dah jadi imam besar. Bukan bermakna bila dah jadi imam besar, dia dah tak belajar lagi dah. Dia tidak berbincang lagi dah. Dia tidak bermuzakarah lagi. Tidak. Sampaikan hujung hayatnya, sampai beberapa saat pun sebelum dia meninggal, masih bermuzakarah, bertanyakan soalan, berbincang tentang ilmu, mana afdal, mana tak afdal, mana yang sunnah, mana yang tak sunnah. Ini kehidupan para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan pada hujung-hujung, beberapa saat sebelum meninggal pun mereka masih bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Mereka benar-benar telah mengamalkan sabdaan Nabi SAW tadi, tidak akan kenyang seorang mukmin dengan ilmu pengetahuan sampailah penghujungnya dia masuk syurga sampai meninggal. Ya, ini imam-imam mazhab dulu. Imam Ahmad punya cerita, Imam Qadhi Yusuf punya cerita, yang menunjukkan kesungguhan mereka yang sentiasa menuntut ilmu sampai meninggal. Dan adakah perkara ini hanya berlaku pada zaman-zaman mereka sahaja, pada zaman-zaman Imam Qadhi Yusuf, Imam Ahmad sahaja yang berlaku? Jawapannya tidak. Bahkan budaya ini, tradisi ini, kebiasaan ini, iaitu belajar bergelumang dengan ilmu sampai meninggal, tradisi ini diteruskan sampailah pada hari ini. Sampai pada hari ini tradisi ini diteruskan, diamalkan, dipertahankan oleh alim ulama kita. Maka kita akan bertemu dengan tuan-tuan guru, ulama-ulama kita yang mereka ini mula belajar umur dia 10 tahun. Atau mungkin 8 tahun tu dah dihantar oleh ayah dia pergi belajar di tadika ke apa ke, belajar Al-Quran. Daripada umur 8 tahun atau umur 10 tahun dia mula belajar. Bila dia mula belajar, umur 30 tahun dia jadi orang alim, atau 35 tahun dia jadi orang alim, maka dia mengajar. Maka dia mengajar sampai umur dia 70 tahun meninggal dunia. Tuan-tuan bayangkan, daripada umur 10 tahun dia bersama dengan ilmu, terus sampai umur 70 tahun bersama dengan ilmu juga. Guru-guru kita, tuan-tuan, alim ulama kita, tuan-tuan, tok-tok guru yang kita pernah dengar nama-nama mereka pun macam ni lah kehidupan dia. Tak ada masa nak fikir benda lain. Bergelumang dengan ilmu sampai tak ada masa nak cari dunia. Bergelumang dengan ilmu sampai tak ada masa nak fikir benda-benda yang bersifat dunia, tak ada masa. Ada seorang ulama besar yang mungkin tuan-tuan kalau disebut nama tu ramai yang kenal. Nama dia Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Majoriti ulama pada zaman ini adalah anak murid kepada beliau ni. Said Muhammad bin Alawi Maliki meninggal kalau tak silap tahun 2004. Tahun 2004 meninggal pada bulan Ramadan. Said Muhammad bin Alawi Maliki ni ulama besar di kota Mekah, yang ulama beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah di kota Mekah. Beliau ni kalau membuat pengajian di Masjidil Haram, dikatakan 1/4 daripada Masjidil Haram penuh dengan orang yang datang nak belajar dengan Said Muhammad bin Alawi Maliki ni. Jadi Said Muhammad bin Alawi Maliki ni, tuan-tuan, pada musim bulan Ramadan, budaya ulama Mekah, ulama Yaman, ulama Madinah, ulama Mesir, bila masuk bulan Rejab, dia orang akan mulakan pengajian kitab Sahih Imam Bukhari. Ini tradisi ulama di negara-negara Arab. Masuk bulan Rejab, start belajar kitab Sahih Bukhari, khatamnya pada bulan Ramadan nanti. Biasa, ini budaya. Jadi setiap tahun masuk je Rejab, okey, buka pengajian Sahih Bukhari, Rejab bawa masuk Syaban, Syaban bawa masuk Ramadan, Ramadan khatam. Dan majlis pengkhataman Sahih Bukhari akan dilakukan secara besar-besaran di Mekah. Jadi salah seorang yang membuat tradisi baca Sahih Bukhari ini Said Muhammad bin Alawi Maliki. Jadi pada malam beliau
beliau meninggal dunia pada waktu subuh ataupun pada waktu pagi, sebelum subuh meninggal. Jadi malam itu beliau masih membuat majlis pengajian kitab Sahih Bukhari, belajar Sahih Bukhari lagi, belum khatam ni, nak kerja khatam ni. Malam tu belajar Sahih Bukhari sampai pukul 1 pagi. Sebelum maksudnya habis pengajian Sahih Bukhari, sebelum nak masuk tidur, beliau kata ni tak sedap ni. Dada dia terasa tak sedap. Dada dia macam berat, sakit-sakit. Tak sihat lah, tak sihat. Dalam keadaan dia tak sihat tu, dada dia macam ada benda tak okey. Dia masuk tidur lah. Dia masuk tidur. Pagi tu anak murid dia ataupun anak dia sendiri kejut ayah dia untuk solat subuh. Biasa ayahnya keluar, tak payah kejut pun. Ayah dia bangun sendiri dah untuk solat subuh. Ni tak keluar-keluar lagi untuk solat subuh. Anak pun pergi kejut, tengok ayah dah tak ada dah. Meninggal dah Said Muhammad bin Ali Maliki. Berapa Ramadan ya? 16 Ramadan ataupun 17 Ramadan tahun 2004 kalau tak silap saya. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia sampai satu malam sebelum meninggal pun dalam keadaan badan tak sihat, dalam keadaan dada tak rasa sedap. Itu pun mereka masih melanjutkan usaha mereka menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai hujung hayat mereka itu bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Sampaikan hari ini usaha mereka tadi bergelumang dengan ilmu menyebabkan pada hari ini begitu ramai ulama Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, Morocco yang hari ini adalah anak murid kepada beliau. Dan cerita macam ni kita akan jumpa ramai ulama-ulama kita macam ni. Sama juga ada seorang ulama di kota Madinah, nama dia Said Abdul Malik As-Sanusi. Malam tu duk mengajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juga. Malam duduk belajar Sahih Bukhari. Pagi tu time tahajud, dia pergi ambil wuduk kat tandas. Tergelincir, jatuh, meninggal. Malam baru belajar Sahih Bukhari. Baru mengajar Sahih Bukhari. Sebelum subuh nak tahajud, nak pergi ambil wuduk punya pasal, terjatuh, meninggal. Ramai ulama kita macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia sampai ke hujung hayat, sampaikan beberapa jam sebelum meninggal pun, sampaikan beberapa saat sebelum meninggal pun, mereka masih bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Sama ada mereka masih belajar, mereka masih mengajar, mereka masih bermuzakarah dan sebagainya. Jadi para ulama-ulama kita ini adalah sebenar-benar orang yang telah beramal dengan hadis yang Nabi SAW sebut tadi, iaitu tidak akan kenyang orang mukmin dengan ilmu pengetahuan sampailah masuk syurga. Maksudnya sampailah meninggal, sampai mati. Jadi yang demikian itu adalah beberapa kisah yang menunjukkan para ulama sebenar-benarnya telah beramal dengan hadis ini. Itu ceritanya golongan pertama lah tuan-tuan. Golongan pertama yang mereka itu tidak akan puas dengan ilmu sampai bila-bila masa. Macam dengan yang dalam hadis yang kedua kita bacakan tadi, bahawa golongan kedua pula yang mereka tak akan puas sampai bila-bila adalah golongan yang cinta dunia, golongan yang menuntut dunia. Maka golongan nombor 2 ini pun tidak akan puas sampailah bila-bila masa. Dan perkara ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kata Nabi, seseorang itu, Nabi nak gambarkan tamaknya golongan manusia ini terhadap kekayaan harta benda. Nabi kata, kalaulah seorang anak Adam itu diberikan dengan satu bukit daripada emas, kalau diberikan untuk dia satu bukit daripada emas, dia akan minta bukit yang kedua pula. Dia ni miskin. Kalau orang yang miskin ini diberikan dengan satu bukit daripada emas sekalipun, dia rasa tak cukup, dia akan minta 2. Diberi 2 bukit daripada emas, dia akan rasa tak cukup, dia akan minta 3. Diberi 3 bukit emas, dia akan rasa tak cukup, dia akan minta 4. Nabi kata, ini sifat manusia.
Kemudian Nabi kata, tidak akan memenuhi ruangan dalam diri manusia itu, melainkan tanah. Takkan memuaskan diri manusia yang tamak dengan dunia ni. Manusia yang tamak dengan dunia ni takkan puas. Sampai bila? Sampailah rongga dia itu terisi dengan tanah. Maksud rongga terisi dengan tanah? Maksud dia dah masuk liang lahat. Badan dia dah hancur, berkecai. Dalam diri dia tu penuh dengan tanah. Masa tu je dia akan rasa puas dan berhenti daripada mencintai, memburu, merebutkan dunia. Ini gambaran yang Nabi SAW gambarkan tentang golongan manusia yang tamak setiap masa nak mencari harta kekayaan. Dalam Quran pun disebut macam tu juga. Dalam Quran, surah apa tuan-tuan? Surah At-Takatsur. Kita selalu dengar imam baca dalam sembahyang. Allah Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Alhaakum, kamu telah dilalaikan wahai manusia. Allah Ta'ala kata apa? Wahai manusia, kamu telah dilalaikan. Dilalaikan oleh siapa? At-takatsur. At-takatsur ini daripada kalimat bahasa Arab kathir. Kathir ni banyak. At-takatsur ini saling memperbanyakkan. Maksud dia apa? Saling memperbanyakkan. Si A ni dia banyak dicari duit beli kereta. B tengok A ni dah beli kereta, dia pun cari duit, dia nak beli kereta lagi mahal daripada A. A pula tengok B ni dah beli rumah besar, dia cari duit lagi. Oh, aku nak beli rumah lagi besar daripada B pula. Jadi ini pun memperbanyakkan, ini pun memperbanyakkan, bersaing sesama mereka untuk memperbanyakkan harta benda. At-takatsur. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai manusia, kamu telah dilalaikan dengan at-takatsur. Kamu tak habis-habis, kamu tak habis-habis, kamu tak habis-habis. Kejap nak beli kereta itu, dah habis beli kereta ni, nak pula kereta lagi mahal. Dah ada kereta mahal, nak lagi kereta lagi mahal. Dah ada rumah sebiji, nak beli rumah 2 biji. Dah beli rumah 2 biji, nak beli rumah 5 biji. Tak sudah sampailah bila-bila masa. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan dengan dengan memperbanyakkan harta benda. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu menziarahi al-maqabir, sampai masuk kubur. Sampai masuk kubur kamu duk memperbanyakkan harta benda. Kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu, kata Allah Ta'ala. Nanti kamu akan tahu. Itu dalam surah At-Takatsur. Selang sikit ada namanya surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumadha, alladhi jama'a malan wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan suka mencaci. Al-Humazah dengan Al-Lumazah. Al-Humazah kata ulama, maksud Humazah ni orang yang suka mengenyit mata. Humazah ni orang yang suka mengenyit mata. Kiasan bagi orang yang suka mengumpat orang lain. Bila duduk berdua-dua, suka cerita, perli, merendahkan orang yang ketiga yang tak ada kat situ. Mengenyit mata lah, perli-perli lah. Menyindir lah, padahal orang tu tak ada kat situ. Maka dipanggil mengumpat. Jadi celaka bagi orang yang mengumpat. Al-Humazah wal-Lumazah, orang yang menghina, mencaci orang depan-depan. Yang tadi tu mengumpat, orang yang diumpat tu tak ada. Ini bergaduh depan-depan, menghina, mencaci, menghamun depan-depan. Itu namanya Al-Lumazah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Celakalah bagi orang yang Humazah dengan Lumazah. Okey. Apa sifat dua golongan ini? Alladhi jama'a malan wa'addadah.
mereka yang mengumpulkan harta benda, lalu mereka sentiasa mengira-ngira harta benda dia. Setiap hari dia kira, harta aku dah bertambah ke belum? Harta aku dah banyak ke belum? Harta aku dah banyak ke belum? Dah lebih daripada orang lain ke belum lagi? Kerja dia duk mengira harta benda saja. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap bahawa harta dia akan menyebabkan dia ni hidup lama. Dia ingat bila harta banyak-banyak ni dia akan selesa, dia akan hidup lama dan sebagainya. Maka golongan ini Allah Ta'ala cela orang golongan macam ni dalam ayat-ayat yang seterusnya. Tinggal lagi ulama bila mentafsirkan allazi jama'a malan wa addada, golongan yang mengumpulkan harta benda lalu mereka kira, mereka tafsirkan ayat ini menyatakan Allah Ta'ala sebut kira ni, kenapa Allah Ta'ala tak sebut kumpulkan harta saja? Allah Ta'ala sebut kumpulkan harta dan sentiasa mengira-ngira. Maksud dia, ini adalah golongan yang mereka cari kemewahan harta benda dan kerja mereka adalah sibuk dengan harta tadi. Sentiasa kerja dia cek. Bahasa kita lah audit lah tuan-tuan. Kerja dia audit, kira, audit sana, audit sini. Kesibukan dia dengan kira-kira harta itu menyebabkan dia lalai daripada kewajipan dia. Ulama tafsir kata maksud ayat ini orang yang sibuk mencari harta benda. Lalu dia sibuk nak berkira-kira dengan harta benda dia sampai tidak ada masa nak sembahyang. Sampai tak ada masa nak keluarkan zakat. Sampailah harta-harta itu dipegang, sampai harta itu tidak diinfakkan fi sabilillah. Itulah maksudnya dalam ayat ini. Bukan semua orang yang kumpulkan harta itu tercela tuan-tuan. Kita sedia maklum bahawa bukan semua orang yang kumpul harta itu adalah tercela. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi pun ada yang kumpul harta. Sahabat Nabi pun ada yang kaya raya. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ramai sahabat-sahabat yang kaya raya. Itu tidak tercela pun. Yang tercela itu adalah bergelumang dengan dunia sampai tak ada masa. Nak menuntut ilmu tak ada masa. Nak pergi solat tak ada masa, nak datang masjid tak ada masa. Terlalu sayang dengan duit tadi sampai tak keluarkan zakat, sampai tak keluarkan infak fi sabilillah. Maka ini yang tercela. Ada kalanya orang kita dia salah faham juga. Ustaz, betul ke Ustaz kalau nak zuhud ni maksud dia tak payah cari duit, kena duduk miskin, kena pakai kereta biasa, pakai kereta kancil dia ke? Bila pakai kereta kancil, zuhud dia kata. Bila pakai baju yang berkoyak rabak, bertampal-tampal, zuhud dia kata. Ini salah faham. Ini salah faham yang harus diperbaiki. Islam menggalakkan umat Islam menjadi kaya raya tuan-tuan dan puan-puan. Islam inginkan umat Islam semuanya kalau boleh jadi kaya raya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW telah bersabda, Yadul ulya khairun min yadis sufla. Nabi kata, tangan yang atas lebih mulia, lebih afdal daripada tangan ke bawah. Apa maksud tangan atas, apa maksud tangan bawah? Maksud tangan atas maksudnya tangan yang memberi. Tangan yang memberi itu lebih afdal, lebih mulia daripada tangan yang menerima. Maksudnya, seorang mukmin yang dia ada harta, dia kaya raya, dia ada kemewahan, dia bagi duit itu untuk orang lain. Itu lebih baik daripada orang mukmin yang tak ada duit, kerja dia hanya menerima sahaja. Orang yang memberi lebih mulia, lebih afdal di sisi Allah daripada orang yang sekadar menerima. Untuk memberi, kena ada dulu lah. Kena ada dulu baru boleh memberi. Kalau tak ada, macam mana nak memberi tuan-tuan? Jadi umat Islam kena ada kekayaan, kena harta benda, kena ada duit dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka boleh membantu, supaya mereka boleh memberi. Maka satu hadis ini dan banyak hadis-hadis lain menerangkan kepada kita bahawa bukan yang tercela itu adalah untuk menjadi kaya. Tidak tercela. Bahkan dituntut lagi.
Kalau semua umat Islam semuanya nak jadi miskin belaka, nak jadi zuhud belaka, oh tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Kalau semua umat Islam nak pakai kereta kancil saja, oh tak jadi. Umat Islam kena kaya raya. Tapi kaya raya yang macam mana? Kaya raya yang kerana Allah. Kaya raya yang kerana agama. Kaya raya dengan tujuan dan hasrat mereka nak membangunkan Islam dan membangunkan umat Islam. Kan? Tinggal lagi yang banyak dicela dalam Quran, seperti dalam ayat Quran, yang dicela dalam hadis tadi adalah orang yang kaya raya sampai dia sibuk dengan kekayaan dia, sampai dia lupa pada Allah, lupa pada agama, tidak ada masa nak beramal, tidak ada masa nak ibadat, tak ada masa nak datang masjid, maka itu kekayaan yang tercela di dalam Islam. Jadi kembali kepada hadis kita tadi, dua golongan yang tidak akan puas sampai bila-bila. Golongan pertama, orang yang mencari ilmu pengetahuan, seperti alim ulama kita. Dan itu adalah sifat orang mukmin, kerana dia tidak akan puas sampai bila-bila dengan ilmu pengetahuan. Nombor dua, orang-orang yang mencari dunia. Dia tak akan puas dengan dunia dia, tamak dengan dia, sampai bila-bila nak cari dunia juga. Sampai ke hujungnya dia tak ada masa nak beribadat kepada Allah. Hakikatnya nombor dua ni kan banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ada kalanya sebagian orang waktu muda-muda kita tanya kenapa tak pergi haji. Tak apa lah, nanti dah tua sikit baru pergi haji lah. Kenapa tak buat umrah? Tak apa lah, saya sibuk ni nak cari duit ni, nak bisnes, nak kerja, nak tu ni apa semua. Nantilah, tunggulah, nanti tua-tua baru pergi umrah. Kenapa tak nampak muka dekat masjid? Jarang datang masjid ni. Oh, sibuk sikit lah dengan kerja, banyak kerja office tu ni apa semua. Nantilah saya datang masjid. Maksudnya apa tuan-tuan? Ketamakan dunia itu menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan kewajipan dia sebagai orang mukmin. Ibadat-ibadat semuanya ditolak belakang. Demi apa? Demi nak mengejar ketamakan dunia. Ini yang tercela itu tadi. Tapi dia kejar dunia, dia mencari dunia, dia jadi kaya raya, dia bekerja pada masa yang sama, dia selesaikan tuntutan agama. Maka ini adalah perkara yang terpuji, yang digalakkan dalam Islam. Baik, apa yang saya sampaikan itu insya-Allah clear, saya rasa jelas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kepahaman. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik untuk kita beramal dengan hadis tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita perasaan cinta, sayang kepada ilmu, kepada majlis ilmu, kepada ahli ilmu, kepada penuntut ilmu dan segala yang berkaitan dengan ilmu. Mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.